Istilah-istilah yang digunakan dalam buku teks tersebut. Istilah-istilah yang digunakan dalam buku teks tersebut. Buku teks di kalangan murid-murid sekarang ni dilihat tak lagi relevan. Sama ada di sekolah menengah maupun di sekolah rendah. Ada juga segelintir pihak yang ingin menggantikan buku teks fizikal kita dengan e-digital kerana bagi mereka, ia tersangatlah membawa beban kepada anak-anak mereka dan juga murid-murid. Okey, bersama dengan saya, Najiha di dalam program Majulah Malaysia pada hari ini bagi membincangkan bersama-sama masyarakat luar tentang pelibatan buku teks di dalam pembelajaran dan pengajaran di Malaysia kini. Ayo bersama-sama dengan saya. Okey, sekarang mari kita tanya pelajar-pelajar dekat sini tentang pandangan mereka tentang buku teks. Saya Najiha daripada program Majulah Malaysia. Kalau saya nak interview adik sedikit boleh? Okey, boleh insyaAllah. Okey, sekarang akan nak tanya nama adik dan jurusan adik dekat sini. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Amira Tarmizi daripada jurusan Diploma Lepasan Ijazah UPSI. Okey, Cik Amira, saya nak menanyakan tentang apa pandangan Cik Mira tentang elemen yang ada dalam buku teks pada masa kini. Okey, pada pandangan saya, penulisan buku teks yang berkualiti dan baik mengandungi elemen kesesuaian isi kandungan. Okey, keluasan isi kandungan hendaklah berdasarkan DSKP yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia lah. Okey, kandungan buku teks juga mampu memberikan kefahaman kepada pelajar serta penjelasan yang mendalam. Selain itu, ketepatan kandungan dalam buku teks juga sangat penting untuk menghasilkan buku teks yang baik, terutamanya dari segi konsep, definisi, fakta hendaklah digunakan dalam buku teks bersesuaian dengan isi kandungan. Selain itu, buku teks yang baik perlu lahirkan sesuatu yang mengetahui dengan lebih lanjut berkaitan dengan sesuatu perkara. Hal ini akan menjadikan pelajar minat untuk membacanya. Terima kasih Cik Mira atas pendapat yang sangat menarik. Saya ada lagi satu pertanyaan kepada Cik Mira tentang elemen grafik dalam buku teks. Adakah Cik Mira bersetuju grafik adalah elemen yang sangat penting dalam penulisan buku teks dalam Malaysia ni? Yes, betul. Saya rasa dari segi gambar, ilustrasi ataupun grafik merupakan elemen yang penting untuk menarik minat pelajar, terutamanya pelajar yang mempunyai kecerdasan visual spatial. Okey, kita dah dengar pandangan daripada Cik Mira, pelajar di PLI di UPSI ni. Sekarang ni mari kita cari pelajar lain pula untuk bertanyakan pendapat tentang buku teks. Jom. Assalamualaikum Cik. Saya Najiha daripada program Majulah Malaysia. Saya ingin interview Cik sikit boleh? Okey, terima kasih. Apa nama Cik dengan jurusan apa? Saya Nurul Syazwina. Saya merupakan pelajar Diploma Pendidikan Lepasan Ijazah UPSI. Oh, di PLI jugalah. Saya panggil Cik Wina lah ya. Okey, apa pandangan Cik Wina tentang buku teks ni?
Saya rasa buku teks ni sepatutnya boleh membantu mengembangkan penguasaan bahasa murid, khususnya daripada segi perbendaharaan kata, kefahaman bacaan dan juga dalam perilisan. Kalau murid dapat baca buku teks tu dan mereka dapat faham isi buku teks tu, maka buku teks akan dapat jadi alat pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Saya juga rasa kalau buku teks ni perlu mesra pelajar dan sesuai dengan tahap perkembangan intelektual dan emosi pelajar. Bahasa yang betul boleh merangsang pemikiran murid untuk berfikir di luar kotak dan dapat cari jawapan daripada buku teks ataupun daripada sumber-sumber maklumat yang lain. Okey, terima kasih atas pendapat tu. Lagi satu saya ingin bertanya, macam yang Cik Wina cakap, mesra pelajar kan? Apa yang pada pendapat Cik Wina dapat menarik minat murid-murid untuk membaca buku teks ni? Okey, saya rasa penggunaan simbol dan juga ikon. Penggunaan simbol dan ikon yang menarik dan sesuai dapat menarik minat murid untuk membaca buku teks ataupun untuk mengikuti sesuatu pembelajaran. Elemen-elemen yang digunakan tu boleh buat murid rasa seronok dan ini akan menggalakkan mereka untuk baca buku teks sampai habis. Okey, terima kasih Cik Wina. Secara ringkaslah, apa yang Cik Wina boleh katakan tentang buku teks yang ada dekat Malaysia sekarang ni? Okey, apa yang saya boleh katakan adalah buku teks yang berkualiti dapat menarik perhatian murid dengan mudah sekiranya kandungan itu sesuai dengan peringkat umur, latar belakang dan juga keperluan mereka. Okey, terima kasih Cik Wina. Banyak input kita pada hari ini ya. Terima kasih Cik Wina. Kita jumpa lagi. Okey. Okey, tadi kita dah mewawancara beberapa orang pelajar UPSI yang ada di sini mengenai buku teks. Sekarang ni bersama dengan saya adalah seorang guru pula, guru bahasa Melayu iaitu Cikgu Nurul Huda. Okey Cikgu, sebagai seorang guru lah kan, apa pandangan Cikgu mengenai paparan dalam buku teks yang sedia ada kini? Okey, baik, terima kasih. Okey, pada pendapat saya, komponen paparan sangat penting dalam mereka bentuk buku teks. Antara komponen paparan tersebut adalah teknik paparan dan sokongan paparan. Okey, sebelum tu saya ingin terangkan sedikit apa itu teknik paparan. Okey, teknik paparan ni dia memainkan peranan yang sangat penting di mana setiap bab pembelajaran disusun secara konsisten dan sistematik. Contohnya, isi kandungan dalam pembelajaran tersebut, pendahuluan dijadikan sebagai tajuk utama, kemudian diikuti dengan subtopik dan rumusan dijadikan sebagai penutup bab. Okay, selain itu, terdapat juga paparan dalam buku teks yang disusun mengikut urutan, di mana pada urutan pertama dimulakan dengan definisi, seterusnya penerangan, dan diselang-seli dengan aktiviti dan akhir sekali diakhiri dengan rumusan dan latihan pengukuhan. Jadi teknik paparan ini sangat membantu murid bukan sahaja memahami isi kandungan pembelajaran, tetapi murid dapat meningkatkan pemahaman mereka melalui latihan pengukuhan. Okey, terima kasih Cikgu atas pandangan yang sangat meluas tu. Saya harap masyarakat luar dapatlah membuka mata mereka dengan input-input yang macam ni. Okey, macam tadi Cikgu ada menyebut tentang sokongan paparan yang terdapat dalam buku teks kan? Boleh saya nak minta Cikgu terangkan dengan lebih lanjut tak? Apakah yang dimaksudkan dengan sokongan paparan tersebut? Okay, baik, terima kasih. Okey, sokongan paparan yang saya maksudkan di sini, pada zaman teknologi masa kini, kita lebih menggunakan kod QR, betul? Kan? Okey. Jadi, kod QR ini bukan sahaja dalam skop di luar, tetapi dimasukkan juga dalam sistem pendidikan dalam penggunaan buku teks fizikal. Contohnya, kita dapati terdapat penggunaan
ikon yang menarik seperti kod QR dalam buku teks. Apa tujuan kod QR ini? Jadi, penggunaan kod QR ini dia memudahkan pelajar untuk mendapatkan maklumat tambahan daripada internet. Jadi, dia memudahkan murid untuk mencari info terkini dan dia dapat memotivasikan murid untuk meningkatkan minat membaca mereka. Sebab apa? Sebabnya murid tak perlu untuk menaip info yang ingin dicari, sebaliknya mereka hanya perlu scan QR code tersebut. Okey, saya nak tambah sedikit. Seperti yang kita ketahui, di dalam buku teks terdapat pada bahagian akhir buku teks terdapat glosary. Ingat kan? Okey. Setiap buku teks, hampir semua buku teks terdapat glosary. Apa tujuan glosary ni? Glosary ni adalah bertujuan untuk menjadi rujukan murid untuk mengetahui istilah-istilah yang digunakan dalam buku teks tersebut. Seperti istilah yang jarang kita temui, contohnya dalam penggunaan istilah sains yang banyak digunakan dalam buku sains tetapi jarang ditemui dalam komunikasi harian kita. Okey. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Nurul Huda atas perkongsian ini. Okey. Okey, kalau tadi kita dah interview Cikgu Nurul Huda, Cikgu Mata Pelajaran Bahasa Melayu, sekarang ni bersama-sama dengan saya adalah Cikgu Nurul Huda juga, tapi untuk mata pelajaran sains. Okey Cikgu, sebagai seorang guru mata pelajaran sains kan, apa pendapat Cikgu tentang penggunaan buku teks dalam PDP sekarang ni? Okey, terima kasih kerana bertanyakan soalan yang menarik kepada saya. Pada pendapat saya sebagai seorang guru sains yang berpengalaman dalam 10 tahun dalam mengajar di sekolah, saya merasakan dalam buku teks sains perlu menekankan lebih ilustrasi daripada teks. Hal ini kerana seperti yang kita tahu, sains ni dia lebih menekankan kepada amali, teori. Jadi lebih mudahlah seorang guru itu untuk mengajar konsep atau teori yang susah kepada murid. Dan juga murid dapat lebih mengingati ataupun membayangkan gambar yang ada dalam buku teks. Selain itu, apabila buku teks sains ni lebih banyak gambar ilustrasi, ianya lebih menarik minat murid dalam meminati subjek sains. Kerana sekarang ini yang seperti kita tahu, subjek sains ni makin kurang diminati oleh pelajar. Okey, terima kasih Cikgu Nurul Huda. Okey, sekarang ni kita tengah duduk cakap-cakap macam ni, saya nak tanya jugalah pasal isu-isu semasa kan. Okey, macam yang kita dengar sebelum-sebelum ni ada isu pasal beg berat, beg pelajar pergi ke sekolah berat. Boleh Cikgu terangkan sikit tak? Sedikit tentang tu. Okey, menarik isu tu. Pada pendapat saya lah, sebagai dalam bidang saya, bidang sains, saya merasakan buku teks sains agak tebal sekarang ini kerana lebih banyak teks berbanding gambar kan. So, saya rasa kita boleh menggunakan bahasa yang lebih ringkas, lebih jelas dan juga pelajar lebih faham dengan bahasa tu. Okay, pada pendapat saya macam itulah. Okey, terima kasih banyak-banyak Cikgu Nurul Huda atas info yang sangat bernas ni. Buku teks sering diperkatakan menjadi satu komponen penting dalam pembelajaran di bilik darjah kerana ia mempunyai fakta, maklumat dan juga data-data terperinci mengenai sesuatu tajuk dalam mata pelajaran itu. Jadi, saya ingin bertanyakan kepada salah seorang bakal guru kita di UPSI ini tentang buku teks. Ayo. Assalamualaikum, Cik. Pelajar UPSI ya? Okey. Saya ingin interview sikit boleh? Saya Najihah daripada Majulah Malaysia. Okey, boleh saya tahu nama dan juga jurusan? Okey, boleh. Nama saya Nur Asmusna binti Abdul Ghani, pelajar di pilihan UPSI. Okey, saya panggil Cik Una ya. Okey, Cik Una, apa pendapat Cik Una tentang buku teks yang ada di Malaysia ni? Okey, bagi saya buku teks di Malaysia ni sangatlah menarik dan tersusun dari segi ruang, warna dan menjadi sumber rujukan
malah menggalakkan murid-murid untuk berfikir secara kreatif dan kritis. Okey, terima kasih Cik Una atas kelapangan waktu. Okey, terima kasih. Okey. Penggunaan buku teks tidak hanya merujuk kepada pelajar-pelajar sekolah rendah dan menengah sahaja. Penggunaan buku teks juga digunakan oleh pelajar-pelajar institut-institut tinggi, kolej-kolej swasta. Jadi sekarang saya ingin bertanyakan soalan kepada saudari tentang penggunaan buku teks. Okey, nama saudari dan juga jurusan. Okey, nama saya Sri Iliani binti Zulkifli. Saya student di PLI UPSI. Apakah pandangan Cik Sri tentang buku teks yang ada di Malaysia sekarang ni? Okey, pada pandangan saya, buku teks sangat penting untuk pelajar kerana selalunya soalan peperiksaan digunakan berdasarkan buku teks. Okey, jadi buku teks boleh dijadikan rujukan kerana mengandungi latihan ataupun soalan-soalan dan juga ringkasan konsep yang boleh digunakan pelajar ketika peperiksaan. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Sri. Okey. Kita tak dapat nafikan lagi bahawa buku teks merupakan satu sumber rujukan utama bagi para guru dan juga murid-murid dalam proses PDP ni. Justru itu, pada pendapat saya, KPM iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia telah melakukan hal yang terbaik iaitu mengawal mutu dan juga kualiti pengeluaran buku teks dengan melantik cikgu-cikgu yang berpengalaman, pegawai-pegawai bahasa dan yang lain-lain. Okey, pada pandangan saya, penilaian ini tuntasnya adalah bagi memastikan murid khususnya memperoleh manfaat yang maksimum dalam penggunaan buku teks. Sekian saja daripada saya, Najiha daripada Majulah Malaysia. Hingga kita bertemu pada minggu hadapan. Terima kasih.